satu peperangan yang manusia bakal mengalaminya ataupun bakal melaluinya, iaitu Malhamatul Kubra, peperangan yang sangat-sangat besar yang dilalui oleh orang Islam yang akan menentang orang yang bukan Islam ataupun orang yang kufar. Jadi kisah ini bermula daripada salah satu tanda besar kiamat ataupun salah satu tanda besar kiamat adalah dengan kemunculan seorang manusia. Dia bukan Nabi dan dia bukan Rasul. Keluarnya sebelum Dajjal dan dia daripada keturunan Nabi SAW dan daripada jalur Al-Hazani. Jadi bila lelaki ini keluar, dialah manusia yang paling soleh, dialah manusia yang paling beriman, yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki ini dilahirkan dan dibesarkan di Madinah. Jadi pada umur ataupun sekitar umur 30 ke 40 tahun, Imam Mahdi ini akan pergi ke kota Mekah dan di sanalah akan dibai'ah oleh kesemua para ulama. Kerana ulama yang berada di sekitar kota Mekah, mungkin di Syam, di Syria, di Iraq, di Mesir, di Yaman dan sebagainya, akan pergi ke kota Mekah pada ketika itu dengan seruan ataupun dengan Allah beri ilham kepada mereka. Dan salah satu tanda kemunculan Imam Mahdi, akan ada satu pasukan daripada negeri Syam. Pasukan itu dinamakan sebagai As-Sufyani ataupun Jaish As-Sufyani, tentera As-Sufyani. Bila mereka melalui satu jalan atau melalui satu tempat, bumi ni akan menelan mereka. Boleh jadi mungkin ada yang terselamat, mungkin 2-3 orang akan terselamat dan menceritakan kepada orang lain atau beritahu kepada orang lain yang tentera As-Sufyani telah ditelan oleh bumi. Kerana bumi membuka seluas-luasnya dan menelan hampir keseluruhan tentera As-Sufyani. Tempat itu dinamakan sebagai Al-Baydha. Dalam zaman pemerintahan Imam Mahdi ataupun dalam sejarah pemerintahan Imam Mahdi ini akan mengalami ataupun akan melalui peperangan yang sangat-sangat besar. Imam Mahdi bersama dengan tentera-tenteranya. Al-Malhamatul Kubra ataupun peperangan yang besar bila berkumpulnya di tempat peperangan. Kerana kata Nabi SAW, musuh Islam pada ketika itu mempunyai 80 bendera. Boleh jadi 80 bendera, boleh jadi 80 buah negara ataupun 80 buah bangsa ataupun boleh jadi 80 buah agama. Kita ambil salah satu contoh, 80 buah negara hanya menentang orang Islam sahaja. Jadi bila sampai di tempat peperangan, maka orang Islam ni daripada jauh dah nampak begitu ramai tentera-tentera musuh yang mereka akan lawan pada ketika itu. Kita ambil satu nisbah, kita ambil satu ibarat. Kita seorang diri, kita menentang 1 juta orang yang berada di depan kita ataupun 1,000 orang dah cukup dah. Ketika itu akan rasa takut, akan rasa gemuruh dan sebagainya. Dan kata Nabi, ketika mana orang Islam sampai di medan pertempuran, medan peperangan yang besar, maka 1/3 daripada kalangan mereka ni akan tarik diri, akan lari daripada medan perang. Dan kata Nabi, 1/3 itu sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubat mereka. Kenapa? Boleh jadi mereka pi medan perang tu atas dasar semangat, atas dasarnya ikut orang, atas dasar semangat semata-mata tanpa ada kefahaman agama. Sama juga macam kita. Apa jua yang kita nak perjuangkan, apa jua yang kita nak kedepankan, kena pastikan ada kefahaman agama dalam apa jua yang kita nak buat. Jadi bila berada di medan pertempuran, kan 1/3 dah lari. Maka dalam pertempuran mereka, dalam sedang berperang, maka kata Nabi 1/3 pula dari kalangan mereka mati syahid dalam medan perang. Dan tinggallah 1/3 itulah mereka melawan ke semua musuh dan Allah mentakdirkan mereka benang besar pada ketika itu.